Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أن الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح سادتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأتباعه وإلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو رض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selawat 10 kali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa lahu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia iman dan Islam kepada kita, diberi kita sekali lagi untuk hidup di dunia pada hari ini, dan alhamdulillah kita telah mengajarkan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan insya-Allah kita penuhkan sedikit masa lepas subuh ini dengan kuliah subuh, dan kita akan sambung daripada
bicara tajuk bab fiqh, iaitu bab pengurusan jenazah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menyelamatkan kita dan kita dijauhkan daripada musibah. Walaupun musibah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan uji kepada hamba-hambanya yang dipilih. Minggu lepas kita semua maklum hampir satu Malaysia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah banjir yang amat dahsyat tuan-tuan. Saya pun waktu itu berada di Canda Baik dari keluarga. Tuan-tuan, tempat kami ini dekat dengan sungai. Sini penginapan ujung, sana tu sungai. Jalan kaki tuan-tuan. Jadi pada semua tak sangka pada hari Sabtu tu hujan. Jadi hujan tu seharian pada Jumaat. Kemudian bila petang tu air dah mula deras. Pagi tu memang duduk dekat wakaf tu. Petang tu air dah mula deras tuan-tuan. Malam tu tak tahu bunyi dentan-dentum, tak tahu ke bunyi guruh. Sekali bila kerja dia buka spotlight, saya tengok air tu dah jadi deras sangat. Saya tengok wakaf yang saya duduk pagi tadi dah hilang 3. Dah mula cemas saya. Malam tu dah fikir macam mana ni. Pukul 12 malam line telefon dah tak ada, putus hubungan. Wah, lagi takut saya. Masa tu dia fikir aku nak balik dah. Semua tak ada kan. Tapi malam tu terlelap juga, tertidur. Mujur pagi tu selamat lagi bangun. Kalau tidak hanyut dah bimbang juga kan. Saya takut yalah berada tepi sungai, macam-macam boleh jadi. Kalau dia nak hanyut kan tuan-tuan, habislah hanyut dah tu tak balik. Alhamdulillah pagi tu tengok, tapi memang dah teruk lah kan. Hampir sedikit saja ke penginapan tu kan, dekat Sugih tu tuan-tuan. Allah, bukan saya, adik-beradik saya ni saya ikut saja. Jadi pagi tu dah tak ada fikir lagi nak buat apa program, kemas-kemas nak cabut semua. Cabut keluar je, nak keluar pagi tu pukul dalam pukul 9, pukul 10 keluar terus dah jam. Sudah. Saya fikir apa tuan-tuan? Ni kalau tengah ni tiba-tiba berlaku apa, runtuh atau tumbang, nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh. Bermalam lah dekat dalam kereta tu. Tapi masa tu doa kepada Allah Subhanahu wa taala kan, Allah selamatkan. Semua takut sebab lain dah putus, dah tak ada hubungan. Nak tahu kat luar bagaimana. Jadi pun tak wakal, lepas tu dia punya runner dia beritahu, "Encik boleh jalan." Tapi ada sedikit tanah runtuh, ada pokok-pokok tumbang. Wah, masa tu dah risau dah. Jalan memang ada pokok tumbang. Mujur, ada satu pokok tu ditumbang macam palang. Lori atau kenderaan tinggi tak boleh masuk. Kan? Kereta boleh. Pokok tu besarlah, tumbang betul-betul palang. Sampai kereta saya. Aku tak lupa ni sekarang, dia tak balik ni. Betul-betul ngam-ngam boleh lalu tuan-tuan. Alhamdulillah lupa masa tu, syukur sangat. Kalau tidak tuan-tuan tak tunggu untuk kena tumbang, sebab lain tak boleh lalu lain, sebab palang tu, pokok tu memang jatuh betul-betul bentuk palang macam ni kan. Kenderaan tinggi tak boleh lepas. Pokok lain tu dipotonglah macam pokok apa buluh kan. Allah Akbar, itulah ujian. Alhamdulillah, selamatlah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Ma min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wa huwa ala bikulli syai'in alim." Allah dalam surah At-Taghabun tuan, Allah sebut tidak ada musibah, tidak ada ma min musibati, tidak ada musibah atau bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman, man yahdillah, man yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memimpin hatinya. Untuk apa? Allah pimpin hatinya untuk menerima musibah ini dengan penuh keredaan dan ketenangan. Allahu Akbar. Dan Allah mengetahui setiap sesuatu. Adanya Allah Subhanahu wa taala telah bagi pada semua kita ni adalah musibah ini tuan-tuan sebagai salah satu ujian. Untuk apa? Di antara hikmah ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan untuk menambahkan pahala di atas kesabaran yang diterima oleh mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, laisa zalika illa li ahadin mu'min."
In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. In asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh ajaib orang yang beriman ini tuan. Kerana setiap perkara itu semuanya baik, tak ada yang tak baik. Dan tidak mendapat kebaikan ini melainkan hanya orang beriman saja. Orang yang tidak beriman dia tidak ada. Apabila timpa musibah dia akan merungut, dia akan marah. Tapi orang beriman masya-Allah semuanya baik. In asabathu sarra, jika dia mendapat kesenangan, syakara, dia bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan, lalu fakana khairan lahu, jadilah kesenangan tadi itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, jika diuji, ditimpa dengan musibah, bala bencana, sabara, dia sabar, fakana khairan lahu, maka jadilah kesabaran itu baik baginya, beroleh pahala daripada Allah. Itulah orang beriman. Dan Nabi SAW sebut, Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tuan-tuan, jika dia suka sesuatu kaum tu, dia sayang satu kaum itu, dia rindu akan rintihan daripada kaum tersebut, ibtalahum, maka Allah akan berikan dia ujian. Dengan ujian itu dia akan ingat kepada Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah hapuskanlah. Faman radiya, barang siapa yang redha dengan ujian, falahu redha, maka dia mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man sakhita, siapa yang marah, siapa yang benci, siapa yang merungut, falahus sakhata, maka dia akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah janji Allah kepada kita tuan-tuan. Antara kita ada yang diuji, antara kita ada yang diberi nikmat, lalu keduanya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, rumah adik saya dekat Dengkil tu, hari tu saya belum banjir tuan-tuan sampai dada. Tempat tu tak pernah, dah 9 tahun duduk tak pernah banjir. Tak pernah banjir. Paling kurang kalau hujan 3 lebat 3 hari tu air longkang je. Tapi ini musibah. Dan kebetulan adik tu dekat janda baik. Bayangkan dekat dengan senang suka, kali dapat tahu rumah kau dah kena mengenang air, habis semua timbul, semua tak sempat nak selamatkan. Habis tuan-tuan. Allah agar tu je. Ustaz Hariri Daud yang hari tu dah ada pergi ceramah dekat sini kan. Semua yalah redha dah, macam mana tengok 4 hari tenggelam, terapung semua, apa lagi buang sajalah. Allah akbar. Allah uji kan, sabar jelah. Kita pun redha dengan apa yang berlaku. Allah nak bagi sesuatu kepada hamba-Nya, maka diuji. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung daripada bab jenazah. Bab jenazah. Sedikit tazkirah tadi untuk diri saya lah tuan-tuan, untuk kita semua, sebagai insaf dengan apa yang Allah uji kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kurnia pahala yang berlipat ganda di atas kesabaran kita semua. Baik, bab jenazah kita akan sambung daripada kewajipan terhadap mayat. Kewajipan terhadap mayat. Apa beza, saya dah beritahu 2 minggu lepas, janazah dengan jinazah. Kat dalam ni hukum jenazah. Okey, bil fathah janazah, okey, kalau bil kasrah jinazah. Janazah itu adalah mayat yang terkujur tu, itu dipanggil janazah dalam bahasa Arab. Jim alif jim di atas, jim bari atas. Kalau jim bari bawah, jinazah. Dekat sini dia nak tulis mungkin hukum jenazah ni jinazah. Tapi macam pelik jinazah untuk bahasa Melayu, jadi jenazah je. Bahasa Arab je tak ada, ji ada dengan ja ada. Jadi kat sini maksudnya jinazah. Kalau jinazah iaitu nama atau satu istilah tentang tajhizul mayit, iaitu pengurusan jenazah, yang termasuk di dalamnya memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan mengkebumikan. Okey, itu dia. Baik, itu namanya jenazah. Jadi hukum jenazah kat sini adalah hukum pengurusan mayat itu. Baik. Kewajipan terhadap mayat. Disunatkan supaya segera menguruskannya, iaitu memandi, mengkafan, menyembahyang dan mengkebumikan. Kan? Ni berlaku banjir tuan-tuan. Bila dah lepas banjir, ramai yang kita dapati yang telah hilang. Bila hilang, jumpa dekat mana-mana kan, tersangkut, jumpa dekat sepit, terhempap semua. Allahu akbar. Itu dipanggil apa tuan?
Itu syahid apa tu? Syahid ada tiga. Syahid ada tiga. Syahid dunia akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat. Kan? Syahid dunia akhirat iaitu syahid yang ini terbunuh di dalam peperangan melawan tentera kafir dan dia terbunuh ketika peperangan. Tetapi kalau dia terbunuh selepas dia dirawat apa semua, tu tak termasuk syahid dunia akhirat. Ni dibunuh dekat situ, kemudian dia dibunuh, kemudian mati dekat situ. Itu dipanggil syahid dunia akhirat. Maka bagi orang yang kena dengan syahid dunia akhirat ni tuan-tuan, hukum menguruskan jenazahnya berbeza dengan orang biasa. Tapi ada lagi ke? Iaitu melawan tentera kafir. Adapun melawan pemberontak, mungkin pemberontak itu daripada kalangan bukan orang kafir, maka tidak termasuk di syahid dunia akhirat. Ini yang memang betul lawan orang kafir, yang mana memang untuk menegakkan kalimah Allah atau mempertahankan agama Islam. Maka orang yang syahid dunia akhirat ini, hukum menguruskannya la yughsalu wa la yusalla wa yakfanu wa yudfanu. Tidak dimandikan, tidak disembahyangkan, ditanam, dikafan dan ditanam. Kafan ini dengan pakaiannya sekali. Itu orang mati syahid betul-betul. Maknanya memang terbunuh peperangan, maka tidak dimandi dan tidak dikafankan, dengan pakaiannya terus dikebumikan sebagai saksi darah-darahnya yang bergelumuran itu di atas mempertahankan agama Allah. Itu syahid dunia akhirat. Adapun syahid dunia, orang yang berperang melawan juga tentera kafir, tetapi niat dia hanya niat dia dah. Niat dia, contoh dia nakkan harta daripada rampasan orang kafir, ataupun dia nakkan orang bercakap tentang diri dia. Itu hanya Allah yang tahu. Maka itu sekiranya terbunuh dalam peperangan waktu itu, maka dipanggil syahid dunia. Maka hukum menguruskannya bagaimana? Hukum mengurusnya sama macam syahid dunia akhirat tadi. Tapi hanya Allah yang tahu hati masing-masing dalam peperangan. Apa tujuan di peperangan? Untuk dunia atau untuk Allah. Dan selain daripada itu, iaitu syahid akhirat. Maka syahid akhirat ini terkeluar daripada dunia. Jadi apa sahaja cara kematian yang berlaku dekat dunia ini, sama ada ialah tenggelam, lemas, terbakar, belajar, aksiden, itu semua dipanggil syahid akhirat. Maka pengurusannya samalah seperti orang biasa, tuan-tuan. Allahu akbar. Baik, itu tadi. Baik, masuk. Ulama Islam telah berijma' bahawa menguruskan keempat perkara tersebut adalah fardu kifayah yang berkait dengan semua orang Islam yang berada di balad, di pekan, di kampung, di qaryah tersebut. Jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melakukan kewajipan, maka semuanya berdosa. Na'udzubillah. Dia fardu kifayah. Dalam satu kampung, seorang atau dua orang mungkin imam dengan bilal boleh menguruskan, yang lain bantu, maka satu kampung itu terlepas daripada dosa. Tapi dalam satu kampung tu anggota ataupun masyarakat dia ada, tapi seorang pun tak reti nak menguruskan. Semua tak reti. Dia ada kefahaman, ada agama, tapi dia tak tahu nak menguruskan, maka satu kampung itu berdosa. Begitu juga solat jemaah. Sekiranya satu kampung tu tak ada satu pun yang mendirikan solat ada, tapi solat masing-masing dekat rumah. Tak ada didirikan solat jemaah dekat satu kampung, maka satu kampung juga berdosa. Didirikan solat jemaah. Baik. Okay, yang pertama sekali memandikan. Okey, tengok memandikan. Kalau tuan-tuan yang ada pengalaman boleh berkongsi kat sini. Kan? Kami ni praktikal bukan praktikal real, praktikal belajar. Kan? Budak sekolah juga kan. Itu pun tengok je. Orang yang telah melaksanakan, dia telah mengamali, maka dia lebih mengetahui daripada orang yang belajar. Walau bagaimanapun sebelum nak amali mesti ada teori, mesti kita tahu ilmu dia. Cuma nak amali tu, tapi ada panduan. Kalau amali je tanpa ada panduan, tanpa ada belajar, mungkin tidak sah, mungkin tak tepat. Jadi kita belajar dahulu. Jadi kalau tuan-tuan dah pernah mungkin satu pengalaman yang baiklah
Sebab itu kanak-kanak ataupun pelajar sekolah rendah, dia ada khususnya tahun 6, dia ada satu pengurusan iaitu kembis dari solat mereka khusus untuk solat jenazah saja. Bermula daripada A sampailah Z. Tahun 5 ke bawah tu semua belajar solat. Tapi tahun 6 ni, dulu masa mungkin kita sekolah rendah tuan-tuan, tak ada rasanya. Saya pun tak ada tidakkan ahmali. Kita tahu biasanya uruskan Imam Bilal ataupun tapi bila budak-budak sekarang ni tidak hafal. Tapi bab-bab tu kadang dia tak tahu, maka ditekankan dalam tahun 6 untuk urusan jadah. Sekurang-kurangnya dia tahu apabila ada di kalangan ahli keluarga atau anggota keluarganya yang tinggal, apa yang dia nak dibuat. Dia akan teringat, oh kat sini ustaz ada. Walaupun dia mungkin sekadar melihat, tapi dia dah tahu. Kerana ada orang yang lebih tak bertanggungjawab untuk menguruskan. Baik. Yang pertama, memandikan mayat. Perkara pertama yang dilakukan ialah mandi. Baik. Hukum memandikan mayat tuan-tuan, hukum memandikan mayat ada 3. Hukum memandikan mayat ada 3. Okey, yang pertama wajib. Yang kedua jaiz, harus. Yang ketiga haram. Haram. Yang pertama wajib. Wajib apa? Wajib ke atas orang Islam. Wajib kepada seorang Islam selain daripada yang mati syahid ataupun janin. Guguran janin itu pun nanti ada satu perbincangan hukum dia tuan-tuan. Baik. Yang pertama itu wajib. Yang kedua harus. Harus apa? Harus memandikan jenazah itu lil kafir. Bagi orang kafir harus. Orang kafir ataupun dan juga janin yang gugur yang cukup syarat dan yang cukup syarat ataupun tidak cukup syarat. Nanti ada perbincangan janin tuan-tuan. Janin ni yang keluar daripada perut ibu, dia ada sama ada dia keluar itu cukup sifat ataupun dia keluar itu tidak cukup sifat ataupun dia keluar itu seketul daging. Maka bagaimana pengurusannya? Baik. Dan yang ketiga haram. Haram mandikan bagi siapa? Bagi mereka yang syahid di peperangan melawan tentera kafir. Itu adalah haram lah, maknanya tak boleh. Memang hukumnya tidak boleh. Baik. Terdapat 2 cara untuk memandikan mayat. Yang pertama iaitu cara yang paling minimum yang memberi makna mencapai maksud mandi dan terlepas daripada dosa. Iaitu caranya ialah dihilangkan semua najis yang mungkin ada pada tubuhnya, kemudian diratakan air seluruh badan. Ta'mimul ma' bil badan. Meratakan, maknanya paling mudah ataupun terlepas daripada dosa, mandikan sahaja, bersihkan, mandikan. Mandi begitu, curah air sahaja. Itu paling kurang. Okey. Walau bagaimanapun kita dituntut untuk melaksanakan sunat-sunat ketika memandikan jenazah tuan-tuan. Memandikan jenazah. Sebab itu dekat masjid biasa dia ada jawatan, biasanya apa? Tukang mandi jenazah ni apa? Kalangan daripada Bilal ataupun Noja ataupun Siap. Okey, nak menjadi jenazah. Imam bukan dia tak boleh. Imam dia tidak perlu untuk memandikan jenazah sebagai memantau cara memandikan jenazah. Kerana imam dia ada satu tugas lagi sebelum dan dia akan selepas. Jadi kalau imam juga, jadi di sebelum pun imam, semasa menguruskan imam, selepas pun imam, habis tu kenduri pun imam semua. Dia pula seorang. Okay? Jadi waktu itu Bilal tanggungjawab untuk menguruskan memandikan jenazah tuan-tuan. Baik. Itu cara yang pertama, paling kurang ratakan air di seluruh badan, curah saja begitu. Baik. Ketika Nabi SAW tuan-tuan, bagi dia SAW wafat. Kemudian masing-masing bagaimana nak nguruskan jenazah Nabi. Sebelum Nabi, siapa meninggal ada panduan. Bila Nabi SAW meninggal, siapa nak nguruskan? Lalu ketika Nabi dengan pakaiannya, biasanya jenazah kita akan buka pakaian, betul tak? Akan buka, kemudian akan diselimutkan daripada terdedah aurat untuk diuruskan. Tapi bila Nabi SAW meninggal, masing-masing Sayyidina Ali, Abbas tak tahu untuk bagaimana nak. Tiba-tiba ketika mereka sedang berbincang nak menguruskan ini, lalu datanglah angin sejuk datang pada tempat mereka yang dengan Nabi ni, lalu mengantuk dan tertidur sekejap,
kemudian terdengar suara. Di dalam kitab sirah tuan-tuan, berlaku pengurusan dalam bab wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi, diberitahu dalam kitab tersebut, lalu mereka yang nak menguruskan mandikan jenazah Nabi ngantuk dan tertidur, terdengar satu suara yang menyuruh, uruskanlah Nabi dengan pakaiannya sekali. Terus mereka tersedar, terus tanpa ada bicara, terus mereka akan menguruskan Nabi dengan pakaiannya sekali. Dan ketika itu suasana sungguh dingin, seolah-olah malaikat bersama-sama mereka terlibat menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tuan-tuan. Allahu akbar. Baik. Cara yang kedua, iaitu cara yang sempurna dan mengikut sunnah. Baik. Orang yang memandikannya hendaklah melakukan perkara berikut. Biasanya orang yang memandikannya di antara keluarga, sebelum nak memandikan, sunat bagi mereka yang hendak akan memandikan jenazah itu mengangkat wuduk terlebih dahulu. Itu adalah sunat, mengangkat wuduk, tuan-tuan. Baik. Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang kosong dan tinggi seperti papan atau seumpamanya, dan auratnya ditutup dengan baju atau seumpamanya. Tapi Nabi SAW biarkan begitu sahaja, tanpa dibukakan pakaiannya. Allahu Akbar. Kalau dekat, kita tahu kan tong jenazah tu, kemudian dia ada papan itu, kan ditinggi sedikit kan, macam ke bawah bahagian kaki ke atas. Tapi cara nak mandikannya, okey, pertama mayat itu diletakkan di atas tempat kosong, papan tu tadi. Ini bagi yang maknanya bagi yang biasa, tidak ada isu ataupun tidak ada perkara yang pelik. Contoh kalau sekarang ni bila berlaku Covid kan, jenazah tersebut tak boleh dimandikan, itu terkeluar daripada ni. Ini yang biasa. Okey. Yang kedua, orang yang memandikannya hendaklah mendudukkannya di atas tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang. Kepalanya disandarkan ke tangan kanan, ke tangan kanannya, manakala tangan kirinya menekan perut dengan kuat supaya keluar najis yang mungkin ada dalam badan. Maknanya tuan-tuan, bila dia ni kemudian dipaut ataupun diletakkan tangannya di atas tu, mungkin ada benda ataupun bantal ataupun tempat yang tinggi untuk mayat itu dia condong sedikit, tidak terlalu tegak, dia condong sedikit. Dalam ni dia kata mayat itu diletak pada sebelah tangan kanan. Okey, sebelah tangan kanan diletak macam ni bagi orang yang mandi tu. Kemudian apa? Sebelah tangan kirinya tadi dia apa? Tekan perut. Perut tu ditekan supaya keluar najis yang ada dalam tubuh badan jenazah tersebut, mayat itu dia keluar. Begini kena. Sebab itu dia kena tinggi. Dia kena tinggi. Kalau dia rendah sukar. Lalu dia tinggi, begitu cara ditekan sampainya dia bersih. Dalam kisah Nabi SAW, ketika Nabi dimandikan, tuan-tuan, air yang menjirus tubuh badan Nabi itu, apabila dia jatuh, maka mengeluarkan bau yang lebih harum daripada bau kasturi. Ini dalam buku sirah Nabi SAW, bab kewafatan menguruskan jenazah Nabi SAW. La ilaha illallah. Baik. Kemudian dia memakai sarung tangan dan membasuh kedua-dua kemaluannya. Siapa ni? Ini bagi orang yang mandikan jenazah, ya. Kena pakai sarung tangan untuk membersihkan bahagian kemaluan jenazah. Kemudian mulut dan kedua-dua lubang hidung dibersihkan dengan berhati-hati supaya air meratainya. Kemudian dia ambil wuduk untuknya bagaimana orang wuduk berhidup, yang hiduplah begitu. Insya-Allah, maknanya kena buat walaupun jenazah itu hakikatnya telah meninggal, tapi sebagai orang Islam dia mesti menghormati jenazah tersebut dengan melakukan yang terbaik, seolah-olah orang hidup dia lakukan. Bagaimana dimandikan, macam seorang ibu memandikan anaknya kan, bagaimana dengan penuh lembut dan kasih sayang, basuh bahagian gigi, mata, lubang hidung semua lembut. Begitu juga dia lakukan ke atas jenazah. Sunat dilakukan dengan paling baik dan berhati-hati, supaya tidak menyakiti jenazah tersebut. Yang ketiga, kepala dan mukanya dibasuh dengan sabun. Sunat juga membasuh dengan wangi-wangian. Di sini di mukanya dibasuh dengan sabun atau seumpamanya, untuk sesuatu yang membersihkannya. Rambutnya disikat jika dia mempunyai rambut. Sekiranya ada yang tercabut daripada rambut atau bulu-bulu, maka hendaklah dikembalikan untuk dikebumikan bersama-sama kan. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman,
sudah melakukan praktikal bagaimana nak menguruskan jenazah. Orang yang layak tuan-tuan, yang paling aula untuk memandikan jenazah ni adalah ialah ikutkan daripada kalangan waris, iaitu anak-anak lah. Kalau dah dewasa kan, anak itu yang paling utama. Walaupun bila tu ada ataupun tukang mandi jenazah ada, tapi anak itu mesti turut serta. Jangan anak itu dia biarkan semua. Ada satu kerugian bagi seorang keluarga yang mempunyai waris, tapi satu orang pun tak ambil berat. Dia duduk luar, paling kurang dia berada dalam tu, dia melihat apa yang boleh dibantu. Itu kena. Itu kena. Mau tak mau, waris atau anak tu, kalau lelaki, kalau perempuan, mesti terus serta. Keempat, dibasuh dengan sempurna semua bahagian kanan bermula dengan anggota selepas muka bahagian hadapan dan bahagian kiri, juga bermula dengan anggota selepas muka kemudian bahagian kanan bermula dengan bahagian tengkuknya, bahagian belakang dan sebelah kiri, juga bermula dengan selepas tengkuknya. Dengan itu semua badannya telah dilatar. Maknanya jenazah itu dia dibasuh kemudian dingiringkan, kan? Dia mengiringkan sebelah kanan untuk dibasuh di sebelah kanan. Dah selesai sebelah kanan tu, adalah aku tengah bantu, maknanya ada 2-3 orang bantu untuk dingiringkan. Tapi tuan-tuan, dalam buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Ali bin Abbas, Fadl bin Abbas memandikan jenazah Nabi, diceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri, jenazah Nabi itu dengan sendirinya, Allahu Akbar, mengiring ke kanan. Sekiranya mereka hendak basuh sebelah kanan, mengiringkan kanan tanpa ada bantuan. Kemudian apabila mereka hendak memandikan sebelah kiri, lalu jenazah Nabi itu sendiri, dia sendiri mengiring ke kiri untuk mandikan. Itu ada ceritakan dalam kitab sirah. La ilaha illallah. Betapa mulianya Nabi SAW di akhir wafatnya. Jadi begitu ni cara tuan-tuan, pertama, kedua, ketiga dan keempat, bagaimana cara memandikan jenazah. Baik, nampak kan, maknanya dia dah baring tu, kemudian dah keluarkan najis, kemudian dah angkat dari wuduk, kemudian baru dimandikan sebelah kanan, dibasuh daripada muka, dibersihkan semua ni, lubang hidung, telinga dalam ni, atas kuku-kuku ni kan. Kuku ni saya tengok macam mana, bagaimana nak bersihkan kuku kalau kuku panjang, tak boleh ketip tuan-tuan. Putik kapas tu kan, bila dipotong tengah serong, maka tu kan tajam kan. Jadi yang tajam tu dibersihkan setiap dalam kuku tu. Begitu cara dia. Allahu Akbar. Kemudian bersih, kemudian habis sebelah kanan sampai kaki, kemudian mengiring pula sebelah kiri. Dia basuh pula sebelah kiri daripada atas, muka, tengkuk, kemudian tangan, dengan penuh lembut, dengan berhati-hati. Baik, itu cara dia. Ini adalah mandi yang pertama. Disunatkan supaya mandi seumpama itu diulangi dengan cukup 3 kali mandi. Pada mandi yang terakhir, hendaklah dicampurkan sedikit dengan air kapur sekiranya mayat tidak berada di dalam keadaan ihram. Ada beza pula bagi orang ihram. Okey, ni yang biasa. Maknanya 3 kali, mula belah kanan, kemudian belah kiri, kemudian yang ketiga dibersihkan semua, dijerus daripada atas ke bawah. Begitu cara dia. Kecuali mereka yang berada, kali jenazah itu tidak berada dalam keadaan ihram. Maknanya kalau jenazah itu berihram, orang berihram tuan-tuan kan, tidak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh tutup kepala. Maka tuan-tuan, Allah muliakan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan ihram itu, begitulah diuruskan jenazah. Bila dimandikan, jangan diberikan wangi-wangian. Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan mayat anak perempuan baginda. Siapa ni? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum salah seorang anak Nabi, Ummu Kalsum. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih daripada itu jika kamu melihat ia perlu dilakukan sebanyak itu dengan air dan air bidara. Air bidara ni maknanya air yang wangi tuan-tuan. Dan jadikan mandi yang akhir itu dengan air bercampur dengan kapur.
dan sedikit daripada kapur. Kapur tu untuk menghilangkan bau jenazah tu kan, sebab itu digunakan air kapur. Dan mulakan dengan bahagian kanannya dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Sekiranya mayat tersebut berada dalam keadaan ihram, maka dia dimandikan seperti orang lain tanpa dicampur dengan kapur. Mandi biasa tapi tidak dicampur dengan kapur atau lain-lain bahan yang mempunyai bau dan wangi. Walaupun dia dah meninggal, tapi oleh kerana dalam keadaan ihram, maka begitulah seperti mana orang yang berada dalam keadaan ihram. Itu beza, tak boleh. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang lelaki dalam keadaan berihram telah dicampak oleh untanya ke bawah. Dalam lelaki dalam keadaan berihram, dalam keadaan tersebut melakukan talbiyah untuk mungkin sampai melakukan haji. Lalu dengan unta tu dia jatuh, kata disebut dicampak mungkin terjatuh, mungkin dia terjatuh ke bawah dengan kain ihram tadi. Lalu dengkoknya dipijak oleh unta tersebut, lalu lelaki tersebut meninggal mati. Ketika itu kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, mandikan dia dengan air bidara dan kafannya dengan 2 pakaian. Jangan sentuhkannya, yakni jangan meletakkan kepadanya dengan wangi-wangian, dan jangan kamu menutup kepalanya. Sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya melekat antara satu sama lain. Dalam riwayat lain, dalam keadaan mengucap talbiyah. Ketika dia nak menuju ke Mekah tu, kan dia labbaik Allah dengan keadaan ihram, lalu ditakdirkan Allah tak meninggal dalam keadaan situ. Maka begitulah diuruskan seperti mana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayat lelaki wajib dimandi oleh orang lelaki dan mayat perempuan wajib dimandi oleh orang perempuan sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang lalu. Walau bagaimanapun, suami dibolehkan memandikan isterinya dan sebaliknya, isteri boleh memandikan jenazah suaminya. Sekiranya tidak terdapat orang yang akan memandikan mayat perempuan kecuali lelaki ajnabi atau sebaliknya, tak ada orang lain, tidak ada orang lain yang boleh mandikan jenazah perempuan ni. Misalnya tak ada orang perempuan contohnya kan, tak ada orang boleh, ataupun tidak suaminya tak ada nak mandikan jenazah perempuan, maka apa? Maka gugur kewajipan memandikannya dan digantikan dengan tayamum. Tuan-tuan, sampai begitu sekali. Maknanya kalau tak ada orang, tak ada langsung ni, memang tak ada, keluarganya tak ada, mayat perempuan, jenazah perempuan, tak ada orang nak mandikan melainkan lelaki jenazah yang haram baginya, lalu gugur mandikannya lagi hanya tayamum saja. Allah Akbar, sampai begitu hukumnya. Tapi setakat ni tak pernah lah, kita tak pernah berlaku. Tapi kalau berlaku, beginilah caranya. Dan biasanya kalau fiqh itu ditulis, bermaksud pernah keadaan berlaku. Ketahuilah, tujuan memandikan mayat disyariatkan ialah untuk memulia dan membersihkannya. Oleh itu mandi diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mati kecuali mereka yang syahid di medan jihad sebagaimana yang anda ketahui. Okey, baik. Itulah cara memandikan jenazah. Baik. Okay, saya masuk dekat sini sikit untuk bagaimana menguruskan janin. Janin ni tuan-tuan, janin. Kat sini saya berhenti sini dulu sikit. Menguruskan janin dipanggil seqetun. Seqetun ni gugur, kandungan tu gugur. Baik. Apakah maksud janin tersebut? Janin iaitu yang keluar daripada perut ibu, keluar daripada perut ibu, sama ada cukup 6 bulan ataupun kurang 6 bulan. Okey, keluar. Baik, kemudian dibahaskan 3 keadaan janin ni. Keadaan janin ni 3. Okey, yang pertama, keluar daripada perutnya lebih daripada 6 bulan dan zahir, iaitu apa? Kehidupan dia. Zahir kehidupan dia maknanya ada suara, ada pergerakan. Kemudian meninggal. Maka hukumnya bagaimana? Keluar perut ada suara, kalau ada cukup sifat, kemudian meninggal. Maknanya meninggal. Lalu pengurusannya samalah seperti menguruskan orang dewasa. Fayaghsulu fayakfunu wa yusalli alaihi wa dufanu. Dimandikan, kemudian dikafan, disalat dan ditanam. Okey. Jika keluar daripada perut itu
dah meninggal lebih 6 bulan, cukup sifat dia, tapi dia keluar dah meninggal, maknanya dalam perut dia dah meninggal lah, kemudian dia keluar itu dia cukup sifat tapi dah meninggal dalam perut. Maka bagaimana menguruskannya? Maka dimandi, dikafan dan tidak disembahyangkan dan ditanam. Okey, maknanya apa? Tidak sembahyang, maknanya dimandi, kemudian dikafankan, kemudian ditanam saja tanpa disembahyangkan. Baik. Kemudian jika dia keluar itu tidak ada menunjukkan tanda-tanda sifat manusia, maknanya dia keluar itu mungkin kurang daripada 6 bulan, tidak sempurna pembentukan sifat seorang manusia. Lalu apa yang disebutkan, bagaimana hukum menguruskannya? La yajibu fi syai'un walakin yusannu satrahu bi kharqihi wa dafna. Okey, tidak wajib apa, hanya dibungkus, sunat dibungkus kemudian ditanam terus tanpa ada dimandikan, tak ada. Begitu cara dia. Okey. Tu kalau apa tu biasanya yang menguruskan ni pihak hospital lah kan. Pihak hospital sebab dia tahu keadaan. Sebab kebanyakannya bersalin bagi perempuan, dia bersalin di hospital. Jadi dia akan tahu keadaan. Ni kalau berlaku luar hospital dekat rumah, lalu tiba-tiba begini berlakunya kan. Itulah cara yang disebutkan dalam cara untuk menguruskan janin yang gugur tu. Bagaimana tengok keadaan 3 keadaan tadi. Baik, itulah tuan-tuan. Kita insya-Allah pada minggu datang kita sambung mengkafankan. Mengkafankan. Ini teori je. Kita tak buat. Dia kalau nak buat ni dia kena buat kursus kan? Kursus. Kena bagi orang lain lah. Kena bagi orang lain yang biasa menguruskan jenazah. Kerana orang yang menguruskan jenazah ni dia dah ada pengalaman. Kita ni bukan tak boleh, tapi kan lambat, kena tengok buku. Mula buat apa? Okey, balut lah. Tengok lagi baca. Gitu. Tapi bagaimanapun kita mesti belajar dulu, mesti teori dulu, kemudian baru amali. Sebab sebagai satu ilmu, sekurang-kurangnya kita dah dapat pendedahan bagaimana nak nampak cara pengurusan jenazah. Okey tuan-tuan. Baik, sampai sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung ada bahagian seterusnya nanti, mengkafankan, menyembahyangkan. Ini terakhir ni, bab jenazah ni, akhir. Baik. Ada orang bagi saya satu video iaitu seorang Ustaz, Dr. Basit senang sebutlah, Dr. Basit, dia bagi video, dia tanya saya, Ustaz boleh tak kita solat jamak di rumah? Solat jamak di rumah. Sebab dalam tu tajuk dia, dan saya dengar Ustaz Basit kata ada orang bertanya, dia baca soalan kemudian kata boleh tak solat jamak di rumah? Maka Dr. Basit ni dia kata boleh. Jadi orang ni tu boleh, dia hantar kat saya, Ustaz betul ke, boleh ke solat jamak di rumah? Saya pun yang saya tahu tidak ada solat jamak atau qasar di rumah. Lalu saya tanya Ustaz Datuk Rahim, Ustaz Datuk Rahim Khalid tu, kata Ustaz ni yang bagi tahu kata boleh ni ustaz doktor pula tu. Jadi saya ni bila orang yang lebih ni, kita macam jadi confused, betul ke, ataupun dia keluarkan hujah lagi. Tanya Ustaz Datuk Rahim, dia kata dalam mazhab Syafi'i tidak ada solat jamak, bukan qasar qasar tak ada, solat jamak di rumah tidak ada. Habis Ustaz, dia kata disebabkan keuzuran dia, contoh pakaian dia kotor ataupun dia nak tinggalkan dalam kereta takut bagi nak solat, jadi dia pun balik kat rumah kemudian dia jamak. Mana ada, dah sampai rumah tu bukannya jamak lagi, kena qada saja, tidak ada istilah jamak. Saya pun beritahu dalam mazhab Syafi'i tidak ada jamak di rumah. Dan kalau tengok kitab fiqh, tengok yang pertama, orang yang nak solat jamak atau qasar mesti dalam keadaan musafir. Kalau dah sampai rumah, musafir ke? Tak musafir, tuan-tuan, tak ada musafir. Jadi tak ada. Jadi bila beritahu pada masyarakat begitu, masyarakat jadi confused pula. Wah, macam tu KL kita balik rumah, kita jamak sekali lah Zuhur dari rumah. Wah, senang lah macam tu Tapi dalam mazhab tak ada. Macam mana pun dia mesti sebelum sampai rumah, iaitu dia berada dalam keadaan musafir, barulah dia boleh dijamak atau dia qasar. Syarat mesti dia dalam musafir. Kalau dia sampai rumah ataupun dia nak musafir, dia dah jamak dulu. Jalan belum lagi dah jamak. Tak boleh, dia mesti keluar. Bila keluar je baru dia makan musafir. Tu kena fahamlah kan. Jadi bila seorang yang orang yang alim ataupun doktor, tapi dia bagikan hujah yang betul, jadi dalam buku berbeza, jadi masyarakat keliru. Saya kata tidak ada mazhab Syafi'i. Itu saya kemudian dia tak bagi tahu mazhab apa, dia tak bagi tahu. Dan doktor tu pun tak bagi tahu mazhab apa. Kan dia kata boleh saja.
Besok orang boleh ni kita jamak dululah sekarang. Kasar sekali. Boleh jamak boleh, takkan kasar tak boleh? Boleh kot. Dah boleh. Semua dah buat kat rumah, kacau tu tuan-tuan. Baik, dalam hukum tidak ada solat jamak di rumah tu saja. Wallahu alam. Ya. 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 Okey, kalau boleh dalam kasan ni dia dianggap macam okey, dulu disebut bilad. Bilad tu mesti ada macam pekan, ada balai polis tu bilad kan sebelum masuk. Tapi kalau kita dekat sini kawasan kita komuniti, sebelum masuk komuniti mungkin di masjid dah boleh. Dah boleh. Maknanya kita belum sampai rumah, apa pun belum sampai rumah. Begitu juga bila kita nak musafir, kita nak solat dahulu kan. Jadi kita keluar daripada rumah, keluar tu dah keluar daripada rumah dah dikira musafir. Lepas tu kita mana dah tahu dah lama kita punya perjalanan. Lalu sampai keluar semayang dekat surau ni pun boleh. Memang boleh. Yang penting dah keluar sebab niat dia dah musafir. Yang penting bukan di rumah. Tu kena faham. Itulah. Jadi boleh. Yang penting dia musafir sebab dia memang nak musafir. Gitu. Baik. Wallah, terima kasih Haji. Sama, barakallahu fiik. Yang baik daripada alhamdulillah, yang baik daripada Allah Subhanahu. Okey, silakan Haji. Okey, sila. Okey, janin ya. Nak namakan anak tu selepas 6 bulan. Selepas 6 bulan qamariyah, kalau selepas itu harus saja namakan. Mungkin juga sifat dah cukup dah sifat, cuma tidak ada nyawa. Jadi dia nak namakan supaya macam dia itu anak dia lah. Anak harus saja, tak apa. Boleh nak namakan, tak namakan pun tak apa. Harus. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dhaif daripada kelemahan diri saya, dan Allah ampunkan dosa kita dan berkati ilmu yang kita perolehi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbana wafiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqbir ridha minkal uyun, wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun, waghfir wastur wa anta akrama man satar, wa salatullahi tashal mustafa man ila al-haqqi da'ana والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وعلى مصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.